Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi, saya nak menumpukan live ini kepada satu kisah berkenaan dengan Apandi Ali yang pernah saya ceritakan dulu dan yang mungkin ramai masih tidak tahu, dan bagaimana kisah ini menyebabkan saya curiga dan saya rasa ramai curiga terhadap peranan yang dimainkan oleh Apandi Ali dulu dan sekarang, dan sama ada tak perancangan dia, rahsia dia dengan Najib atau apa-apa perkara yang mungkin kita tidak tahu, yang mungkin sedang diselindung. Jadi tujuannya ataupun pencetus live ini adalah susulan satu pendedahan oleh The Edge Markets. Ya, The Edge Markets merupakan satu portal yang telah mendedahkan bahawa rupa-rupanya Apandi Ali telah atau diketahui atau dipercayai telah mewakili Jolo dalam satu rundingan di mana Jolo menawarkan 1.5 bilion ringgit untuk selesaikan tuduhan 1MDB terhadapnya. Ya. Jadi dalam pada kita tahu Apandi Ali ini banyak membuat kenyataan dan sebagainya yang dilihat memihak kepada Najib, ya, dan dalam pada ada retorika dangkal, retorika tidak masuk akal yang diwar-warkan oleh orang-orang yang berkait sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan Najib. Kononnya, ya, amat pelik perbicaraan ini bila tidak dibawa masuk Jolo, ya, yang sebenarnya saya dah jelaskan ini adalah satu alasan yang penipu, ya. Tetapi tiba-tiba kita didendangkan dengan satu pendedahan bahawa Apandi Ali telah mewakili Jolo dalam satu rundingan dengan kerajaan Malaysia di mana Jolo menawarkan 1.5 bilion untuk selesaikan tuduhan 1MDB terhadapnya, yang bernilai, tuduhan tu bernilai 3 bilion lebih, ya. Dan kita dipahamkan kerajaan Malaysia telah menolak tawaran itu, ya, maka tawaran itu gagal. Okey. Tetapi apa yang ingin saya jelaskan di sini adalah apa yang telah dijelaskan secara terperinci oleh Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah. Ya, jadi saya nak mulakan di situ. Dalam satu terbitan di Facebook Tuan Muhammad Hanif yang telah saya bawa, di mana Muhammad Hanif telah memberitahu bahawa atau menceritakan bibit-bibit membabitkan, ya, penglibatan Apandi dalam peranan tertentu berhubung kes 1MDB SRC. Jadi kita tahu Apandi pernah menjadi peguam negara pada masa zaman Najib dan dia menggantikan Gani Patail, ya. Dia menggantikan Gani Patail sebagai peguam negara. Dan di dalam satu sidang media Apandi selepas menggantikan Gani Patail, ya, yang Gani Patail mendapati Najib telah melakukan satu kesalahan dan ingin menghadapkan Najib ke mahkamah. Tiba-tiba bila masuk Apandi Ali, dalam sekelip mata, tiba-tiba daripada Najib didakwa telah ada terlibat dalam kesalahan dan perlu didakwa, bertukar menjadi Najib tidak bersalah, tidak ada apa-apa jenayah yang didapati melibatkan Najib dengan SRC dan 1MDB. Jadi amat pelik kerana tidak ada sebarang, sehingga hari ini tidak ada sebarang penjelasan diberi oleh Apandi Ali, ya, daripada dia menjadi peguam negara pada ketika itu sehingga hari ini, bagaimana sekelip mata apabila dia menggalas tugas peguam negara, dia boleh ubah sekejap, ya. Pendapat berubah
ataupun kenyataan berubah daripada peguam negara terdahulu, iaitu ada sesuatu kesalahan dilakukan oleh Najib dan Najib perlu didakwa, kepada tidak ada kesalahan yang dijumpai melibatkan Najib dengan SRC atau 1MDB. Go there. Ya. Sekejap ya, kucing saya mengganggu live ni. No. Okey. Ya. So, amat pelik. Jadi apakah penjelasan Apandi Ali? Adakah peguam negara atau jabatan peguam negara pada ketika Apandi Ali mengambil alih daripada Gani Patail telah melakukan satu siasatan? Apakah siasatan yang dilakukan? Apakah penemuan-penemuan siasatan itu yang menjurus kepada kenyataan bahawa Najib tidak didapati bersalah atau tidak ada jenayah yang dijumpai? Ya. Apakah sebenarnya perkara yang telah ditemui oleh Gani Patail yang kemudiannya tiba-tiba didapati tidak benar? Semua ini tidak pernah dijelaskan. Okey. Dan di situ sudah ada satu kecurigaan, kerana sehingga hari ini, pada masa itu ada dakwaan Gani terlibat dalam satu komplot, satu konspirasi bersama 3 Tan Sri ke, 4 Tan Sri ke, 5 Tan Sri ke, yang diwar-warkan menerusi cerita, sekadar cerita sahaja ya, oleh teori konspirasi ini dimarakkan oleh sel-sel media yang berkait dengan Najib. Ya, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Dan pada masa itu saya terlibat secara tidak langsung dengan sel-sel media ni, dan saya tahu bahawa arahan-arahan dikeluarkan daripada Kem Najib menerusi sel-sel media ni untuk menulis perkara ini, menulis perkara itu, dan salah satu perkara yang ditulis dan dimarakkan ialah teori konspirasi. Kononnya berlaku konspirasi Tan Sri termasuk Tan Sri Abdul Ghani Patail untuk kenakan Najib. Tetapi sehingga hari ini tidak ada sebarang bukti ditampilkan bahawa wujud konspirasi itu. Maka apabila seorang peguam negara cuba menahan, ya, dengan menggunakan pihak berkuasa, menahan Perdana Menteri kerana didapati melakukan kesalahan, dan kemudian Perdana Menteri memecat peguam negara itu dan atas alasan berlaku satu konspirasi, maka ini menunjukkan Perdana Menteri kebal, tidak boleh disentuh, kerana jika peguam negara menjalankan tugas dia, jika polis menjalankan tugas mereka, mereka akan dikatakan terlibat dalam konspirasi. Seharusnya bila ada dakwaan melibatkan Gani Patail, peguam negara dan sebagainya, dia bukan dipecat, Perdana Menteri bercuti untuk membenarkan siasatan dijalankan. Ya. Jadi di situ sudah nampak ada satu keganjilan, dan kemudian bila Apandi Ali mengambil alih, tidak dijelaskan sebenarnya apakah dakwaan Gani Patail, tidak dipaparkan apakah sebenarnya bukti bahawa wujud konspirasi, dan tidak dipaparkan apakah siasatan-siasatan jika ada yang telah dilakukan oleh sama ada Gani Patail ataupun pejabat dia, sehingga menemui bahawa Najib tidak melakukan sebarang kesalahan. Bermakna apa yang dicadangkan oleh Gani Patail ialah apa yang didakwa oleh bermakna apa yang dicadangkan oleh Apandi Ali ialah apa yang Gani Patail dulu kata, semuanya tidak benar, semuanya direka. Jadi mana penjelasan dia? Tidak ada. Jadi di situ sudah ada satu tanda Apandi Ali mungkin telah bersubahat dengan Najib, dan sebahagian daripada subahat itu ialah Apandi Ali membersihkan nama Najib di media. Jadi saya masih ingat pada masa itu, sebelum Apandi Ali naik sebagai peguam negara, Kem Najib sendiri menyerang Apandi Ali. Ya. Mereka ingin selepas Apandi Ali naik sebagai peguam negara, mula-mula Kem Najib menyerang Apandi Ali. Bagaimana mereka menyerang? Sel-sel media yang berkait sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan Najib mula menyerang satu portal bernama The Malaysian Insider. The Malaysian Insider, maaf. Ya. The Malaysian Insider didakwa kononnya
berkait dengan isteri Apandi Ali, Farida Begum, kononnya lah, ya. Dan Jahabah atau nama dia apa, yang merupakan adik kepada isteri Apandi Ali. Dan kemudian ada dakwaan satu syarikat yang memiliki The Malaysian Insider telah mendapat sejumlah pendanaan tertentu dan sebagainya, dan macam-macam serangan dibuat terhadap Apandi Ali secara tidak langsung, dengan membuat dakwaan terhadap isteri dia oleh pihak-pihak yang berkait dengan sel media Najib. Jadi ini telah menjurus kepada satu laporan polis yang telah dibuat oleh isteri Apandi Ali. Tetapi sehingga sekarang penyiasatan apa-apa yang berkait dengan isu tu tiba-tiba menjadi senyap, ya. Dan tiba-tiba hubungan Apandi dengan Najib kembali baik, dan saya pun menerima maklumat, ya, secara tidak langsung menerusi sel-sel media ni yang berkait dengan Najib ni, semua dah okey. Serangan terhadap Apandi dihentikan. Dan kemudian Apandi keluar dengan kenyataan Najib tidak bersalah. Ya. Jadi apa yang sebenarnya berlaku? Adakah satu subahat berlaku antara Najib dengan Apandi ni? Adakah satu perjanjian rahsia? Ya. Selepas PRU 14, apabila Barisan Nasional tumbang, Tun Mahathir pernah beritahu bahawa Apandi mungkin akan disiasat, termasuk bekas Ketua Polis Negara Abu Bakar, kerana Apandi disyaki telah menyembunyikan maklumat-maklumat penting berhubung skandal 1MDB dan SRC. Ya. Tetapi sebenarnya adakah siasatan benar-benar dilakukan selepas itu? Kalau ada, tidak ada sebarang berita berhubung dengan siasatan itu. Kita nak tahu bagaimana Apandi tiba-tiba boleh senyapkan penemuan pejabat Peguam Negara ketika Gani Patail masih bergelar Peguam Negara, di mana Gani Patail menemui ada sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh Najib yang perlu didakwa. Jadi, where is penemuan siasatan Apandi Ali berhubung perkara itu, sehingga Apandi Ali boleh menukar status Najib daripada disyaki melakukan kesalahan dan perlu didakwa kepada tidak ada sebarang kesalahan dilakukan berkait 1MDB dan SRC. Mana hasil siasatan Apandi Ali? Atau adakah siasatan dilakukan? Apakah yang disembunyikan oleh Apandi Ali? Dan memang ada banyak perkara yang Apandi Ali tidak lakukan semasa dia bergelar Peguam Negara, yang secara langsung telah membantu Najib menyembunyikan bukti-bukti tertentu. Apabila siasatan dilakukan di luar negara, contohnya di Switzerland, Apandi Ali tidak ingin mengadakan satu hubungan antara pihak berkuasa ini, antara pihak Peguam Negara di sini atau pejabat Peguam Negara di sini dengan pihak berkuasa di Switzerland, supaya apa-apa hasil siasatan di sana boleh dikongsi bersama Malaysia, kerana ia penting bagi siasatan di Malaysia. Tidak ada wakil-wakil yang dihantar ke luar negara, termasuklah di negara-negara lain yang melakukan siasatan terhadap 1MDB. Mereka tidak ingin mencampuri urusan pihak berkuasa di luar negara yang melakukan siasatan. Maknanya, jika ada penemuan-penemuan bukti, maklumat penting yang dapat membantu siasatan di situ, di Malaysia, ianya tidak akan diketahui oleh pihak berkuasa di sini. Inilah yang menyebabkan rakyat terkejut apabila berlaku perbicaraan 1MDB di New York baru-baru ni. Rakyat terkejut kerana banyak perkara maklumat bukti yang ditemui oleh FBI dan pihak berkuasa di Amerika yang sebenarnya menunjukkan kesalahan-kesalahan lanjut yang dilakukan oleh Najib, yang sehingga kini terselindung kepada rakyat Malaysia, terselindung kepada pihak berkuasa Malaysia, semata-mata kerana Apandi Ali tidak melakukan tugasnya sebagai Peguam Negara dengan betul. Ya, contohnya syarat-syarat yang telah diletakkan oleh Najib, benda ni ada disebut dalam mahkamah, ya, untuk mendapatkan pekerjaan bagi anak-anak dia sekiranya Goldman Sachs ingin lakukan
perniagaan dengan 1MDB. Itu satu je contoh. Nama Rosmah pun wujud. Syarat bahawa perlu masuk dana tertentu di dalam satu badan yang dikendalikan oleh Rosmah. Syarat-syarat lain yang diletakkan semenjak Najib menjadi Perdana Menteri. Benda ni ada disebut dalam mahkamah. Kemudian bukti hitam putih, bukti kukuh yang diterima oleh Mahkamah Amerika Syarikat yang ditampilkan oleh FBI menunjukkan dengan jelas jejak aliran wang secara terperinci, melibatkan bukti kukuh pengaliran wang 1MDB, wang yang dicuri, wang yang diseleweng ke dalam akaun Najib, ke dalam akaun Jolo. Bagaimana Najib dan anak tiri dia menerima 4 bilion ringgit lebih dana haram daripada 1MDB. Semua ini terbukti dengan jelas. Berdasarkan bukti-bukti FBI yang sama, Roger Ng telah disabit bersalah di Mahkamah Amerika Syarikat kerana membantu dalam penyelewengan dana 1MDB dan mendapat manfaat daripada penyelewengan tersebut. Kita dapat tahu menerusi perbicaraan di Amerika Syarikat kerana Apandi gagal lakukan tugas. Ya. Sekarang muncul pula isu Apandi telah mewakili Jolo. Sedangkan pada masa Apandi menjadi Peguam Negara, segala apa butiran berhubung Jolo ni terang-terang terpapar di depan mata dia. Jadi adakah berlaku konflik kepentingan? Adakah Apandi melanggari etika guaman? Ya, dalam perwakilan dia kepada Jolo, di mana apakah peranan sebenar yang dimainkan oleh Apandi, siapakah yang mengerahkan Apandi, semua itu telah dibicarakan dengan jelas oleh Hanif Katri dalam penulisan dia. Saya akan letak link di ruang komen, anda boleh merujuk kepada link tersebut dan meneliti apa yang dihujahkan oleh Hanif Katri yang lebih pakar dalam perkara ni. Jadi lebih elok anda rujuk kepada link tersebut daripada saya menceritakannya. Mungkin saya akan terkhilaf. Tetapi secara am, segala apa saya lihat berhubung Apandi ini mencurigakan. Pada zaman Tun, apabila Tun mengambil alih kerajaan selepas PRU14, Apandi senyap. Bila kerajaan pimpinan Pakatan Harapan jatuh, tiba-tiba Apandi ini muncul kembali dengan pelbagai